Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dikasihi. Marilah sama-sama kita memanjat syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana begitu sempurna segala kurniaannya kepada kita, begitu bernilai, begitu berharga, begitu tepat segala-gala nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita di dalam setiap hembusan nafas, di dalam setiap detik kehidupan. Tiada ia datang melainkan dari Allah yang maha sempurna, lagi maha bijaksana, lagi maha pengasih, lagi maha mengetahui. Maka hendaklah kita sedar tiada yang lain, ya. Bukan sekadar nikmat itu berlalu tanpa kita sedar tentang nikmat tersebut. Itu nama dia lalai. Semoga Allah memelihara kita daripada kelalaian. Kerana disebut dalam riwayat, tiada ahli syurga itu menyesal. Ahli syurga tak menyesal kecuali apabila teringatkan masa yang berlalu tanpa zikrullah. Mengapa? Mengapa disebut itu? Ialah kerana Allah Ta'ala memberi nikmat, lalu kan nikmat tu dia umpama air yang meresap dalam padang pasir. Tak ada apa-apa kesan daripada situ. Maka ketika mereka melihat bahawa mereka menikmati, kerana zikir ini ketika seseorang diberi Allah Ta'ala cinta, suka, Allah diberi pada dia kemanisan, dia akan rasa menyesal ada masa-masa yang tak berzikir. Tapi sebelum tu sakit. Dengar nama zikir sakit. Ya. Baik, kita masuk muzakarah kita. Hadis, syarah hadis Jibril ini, muka surat 37. Muka surat 37 tentang akhlak Nabi SAW. Kita dah lalui satu muka surat tu. Jadi hari ini bermula dari firman Allah itu, ya. Firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maksudnya ialah terimalah kemaafan. Terimalah kemaafan dan suruhlah dengan perkara yang baik, dan berpalinglah, yakni jangan hiraukan orang-orang yang jahil. Itu mana antara akhlak Nabi SAW yang menunjukkan kemuliaan, ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril, apakah maknanya, akan maknanya. Maka berkata Sayyidina Jibril, faqala innallaha ya'muruka an tasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fuwa amman zalamak. Maksudnya, maka Jibril menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan engkau supaya engkau menyambung kembali silaturrahim mereka yang memutuskan denganmu, engkau memberi kepada mereka yang menegahnya kepadamu, dan engkau memaafkan kepada mereka yang
menzalimimu. Jadi ini ya, para ulama menyebut bahawa hadis ini adalah satu, kita kata, isyarah, tanda bahawa Nabi berada di atas akhlak yang agung sesuai dengan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Jadi ini antara ulama menyebut mana isyarah yang menunjukkan akhlak yang agung, inilah dia. Iaitu yang disebut 3 perkara yang sukar bagi nafsu. Bagi nafsu ya, bukan bagi kita, bagi nafsu. Dan kalau seseorang itu dia merasa sukar, mana tahulah itu nafsu lah ya. Apa dia? Menyambung kembali silaturahim orang yang memutus denganmu, kemudian memberikan kepada orang yang tidak memberi kepada kamu, dan yang ketiga memaafkan orang yang menzalimimu. 3. Ketika patah gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam dan terluka wajahnya pada hari peperangan Uhud, maka perkara tersebut membuatkan para sahabat radhiyallahu taala anhum berasa marah. Ini berlaku pada perang Uhud. Kena apa? Kita kata kena pukul Nabi punya muka. Apa topeng topeng besi. Topeng besi itu masuk. Patah gigi geraham depan ni, geraham kecil ni. Dan geraham tu patah. Jadi para sahabat yang melihat itu berasa marah. Lalu mereka berkata kepada baginda, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya membinasakan mereka, iaitu orang kafir Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lam ub'ats la'anan walakin bu'ithtu da'iyan wa rahmatan. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya saya tidak diutuskan sebagai yang banyak melaknati, dan hanya saja saya telah diutuskan sebagai penyeru dan pembawa rahmat. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Ya. Tengok dalam nota kaki 34 tu. Jadi hadis ni 34. Diriwayat oleh Imam Muslim rahimahullah taala, hadis 2599. Daripada hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz, dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, doalah kebinasaan ke atas kaum musyrikin. Lantas baginda menjawab, sesungguhnya saya tidak diutuskan untuk melaknati, hanya saja saya diutuskan sebagai rahmat. Dan berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadamtuhu sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li ufqat wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu aw taraktuhu lima lam taf'alhu. Maksudnya saya telah berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Baginda tidak pernah berkata kepadaku walaupun sekali, tak pernah. Dan tidak pernah berkata pada sesuatu perkara yang saya buat, kenapa engkau buat begini? Atau perkara yang saya tertinggal, kenapa kau tak buat begini? Tak pernah. Ya. Jadi sekurang-kurangnya 2 isyarah yang didapati daripada hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan Imam Muslim rahimahullah taala daripada hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jadi sekurang-kurangnya 2 isyarah daripada hadis ini. Pertama, ditunjukkan bahawa Nabi bukan orang yang suka komplain, tak. Bahkan disebut akhlaknya ialah al-jabru. Jabru ni maksud dia tampung. Kalau didapati mana kekurangan, maka dia akan menampungnya. Dia bukan dapati kekurangan, betul kan? Tak. Sekiranya ada kekurangan, baginda lah yang akan menampungnya.
Itu antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah, kalau Nabi balik ke rumah apa benda tak selesai, Nabi pun buat. ataupun tidak sampai kepada Itu ya. Jadi penampuk. Yang keduanya, daripada hadis ini dapat difahami bahawa Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ni satu orang yang sangat bijak. Kalau seorang itu Satu orang yang sangat bijak. masuk dia punya akal fikiran. Itu ada riwayatnya. Jangan ingat mana-mana datang Sayyidina Anas yang bijak, mana tahu. Bila mana ibadah Itu adalah perkataan daripada Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu sendiri. Sayyidina Abu Talhah ni siapa? itu merupakan doa. Beliau adalah bapa tiri kepada Sayyidina Anas. Atau ibadah umum Ketika mana Anas ni mak dia nama dia Ummu Sulaim. kongsi kesempurnaan. Anas bin Malik. Jadi Malik ni radhiyallahu anhu berkahwin dengan Ummu Sulaim. Wa idza sa'ala Maka ditakdirkan Malik ni telah syahid dalam peperangan. kamu wahai Muhammad, Maka tak lama lepas tu Ummu Sulaim pun berkahwin dengan ini Abu kami Talhah. ini dekat. Jadi Abu Talhah inilah yang memberitahu kepada Nabi SAW ketika melihat Nabi SAW tu, Ataupun jarak. maka Tetapi bila mana apa Abu Talhah jumpa Nabi, maka dia cakap, "Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala anak aku Anas ni adalah seorang yang bijak. menunjukkan bahawa Maka benarkanlah dia untuk berkhidmat kepada Tuhan." Barulah sambung hadis ni. terputus hubungan Ya. Itu riwayat dia. Maka benarkanlah dia berkhidmat kepada Tuhan. Itu satu. disebabkan aku dekat Memang riwayat tu menyebut Sayyidina Anas tu memang orangnya dengan aku, bijak. maka aku akan perkenankan dia. Dan yang kedua adalah tidak mungkin bahawa Nabi SAW akan berdiam diri kalau yang berlaku itu sesuatu yang salah Aqrabu ma yakunu 'abdu ataupun yang tidak afdal. Bahkan Nabi tak diam. kedudukan yang dekat seorang Yang tak afdal pun Nabi tak diam. ketika mana dia dalam Nabi tetap akan bagi tahu berdoa. apa-apa yang berlaku. Jadi itu banyakkan doa. Kan? Ada sahabat yang mana mata dia sakit. Masa tu dia makan dia sembarang. Dalam kita berdoa ini ada Maka Nabi tegur, kenapa kau makan benda ni sedang mata kau sakit. Benda tu bukan kita menganggap ucapan tu adalah kita cakap biasa-biasa. pada hadis-hadis Nabi sallallahu Tapi bagi seorang Rasul, tidak mungkin satu kalimah itu keluar daripada lidah Nabi, melainkan itu adalah datangnya daripada wahyu Allah. jangan sangka Tak mungkin keluar daripada nafsu. masuk kita sangka buruk pada Allah Taala ini. Mana Nabi tak diam. Perkenankan doa kita. Lalu itu buktinya Sayyidina Anas ni memang orang yang buat dia tepat. Macam ni ya sama saja. Dan inilah sebenarnya menjadi satu indikator kepada kita. Orang yang kita nak beri untuk berkhidmat kepada agama dan untuk meninggikan agama, maka cari orang yang hebat. Sangka buruk kepada mak ayah yang mana Memang benar bahawa institusi agama tu dia boleh banyak barakah dia, sehingga siapa sahaja yang berada di situ dapat kebaikan, hatta yang lemah-lemah sekalipun. lebih tinggi lagi Tak ada masalah. dia hakikatnya yang menjaga Tetapi ketika nak diangkat agama, mematikan kita. ketika kita nak mengagungkan agama, maka hantar orang yang hebat-hebat. Inilah sejahat-jahat. Bukannya hantar orang yang kita rasa dah tak boleh dah ni. Sebab bukan silap Ya, itu satu adab sebenarnya. Sebab itu kalau kita lihat daripada keadaan yang telah lalu, bagaimana agama Islam itu berkembang, maka didapati semuanya orang yang hebat-hebat. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia bukan sembarangan orang. Bukan semua orang boleh mengatakan saya nak jadi macam Imam Syafi'i, ataupun dia boleh menyebut ini orang yang tidak faham apa-apa. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala betapa hebatnya dia. Daripada segala segi itu dia punya keutamaan. Disebut kan, kalau dalam lurah Imam Syafi'i ini siapa? Bahkan disebut sebagai apa? Imam juga dalam masa lalu. Tetapi hati-hati tuan-tuan Kan? dan puan sekalian. Dalam masalah nahu, Jangan rasa bahawa dia orang-orang yang mana hebat, bukannya tak tahu nahu, tak tahu tiba-tiba hafal hadis. Allah Tak, Taala mengikut permintaan kita. tak mungkin. Sama sekali Ya, Allah Taala dia tak adalah mengikut orang yang hebat pada zaman dia. Sebab apa? Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, itu semua orang yang hebat pada zaman mereka. Cuma Allah Siapa-siapalah imam yang kita dengar. Tambah lagi imam hadis. Sama. itu saja.
Imam Bukhari. Bukan Bila semua mana orang kita boleh berdoa, jadi Imam Bukhari. minta sesuatu, Tak. maka Allah Ta'ala perkenan. Imam Bukhari itu Hakikatnya waraknya, Allah Ta'ala takwa dia, perkenankan semua itu hebat. adalah takdir yang telah ditentukan Belajar daripada dulu sejarah dia kan. Sejak Imam kita dalam Imam umat Muslim, kita Imam tadi. Suyuti rahimahullah Hadis taala. Nabi Wish. SAW. Itu kena Bila ngaji mana khusus seorang lah. itu berada Ngaji dalam perut perihal bapak dia saja. ibunya selama 4 bulan, 110 Sebab tu hari. kalau nak memahami Maka suatu ketika itu kalam, Allah Ta'ala faham orang perintahkan dia. malaikat, utuskan malaikat Maka kita akan untuk dapat banyak memberitahu manfaat daripada dan kalam mencatatkan itu. 4 perkara. Nah, di sini ada Baik. takdir-takdirnya. Zikru nubdhatin min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkataan baginda yang ringkas tetapi merangkumi pelbagai aspek, maknanya mendalam. Ini panggil jawami'il kalim. Bila mana kita minta, Nabi diberi oleh Allah Ta'ala antara perkaranya ialah jawami'ul kalim. Mana Nabi sebut kalimah tu beberapa patah tapi makna dia sangat luas. jadi kalau dengan bahasanya Allah Ta'ala Sebahagian daripada sabdanya sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maksudnya sesungguhnya setiap amal itu hanya dikira sah untuk mendapat pahala dengan niat-niat, dan hanya saja ganjaran bagi setiap individu itu mengikut apa yang diniatkan. Jadi kalimah tu pendek ya sebenarnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tapi makna dia bawa ke bidang apa pun dia ada. Yang kedua, Ya. Allah Ta'ala akan tangguhkan permintaan tersebut. Allah Ta'ala akan tangguhkan permintaan tersebut dan tunaikan bila mana sampai kesesuaian masa. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maksudnya takutlah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Ikutkanlah, mana susulkanlah setiap kejahatan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Ia akan menghapuskannya, yakni menghapuskan kejahatan itu. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini jawami'ul kalim. Artinya kalau satu orang punya ini, dia cukup lengkap tauhid dia, cukup lengkap hidup dia daripada dalam luar. Daripada dalam keluar semuanya cukup. Sebab itu disebut ittaqillah tu permulaan dia bagi takwa, ataupun disebut tauhid kepada Allah dalam hati dia, mengagungkan Allah, dia jadi hamba Allah, dan akhirnya disebut berakhlak kepada manusia. Jadi itu mana adalah satu kesinambungan. Tidak mungkin seseorang yang bertauhid kepada Allah dia cela orang, tak mungkin. Tak mungkin. Tak faham tu. Jadi macam mana contoh? Contoh dia katalah ini satu dewan ni adalah dewan lukisan. Ya. Dewan lukisan. Jadi datanglah satu orang, dia suka kepada lukisan, kan, dia tengok. Dia tengok lukisan kan cantik kan dia tengok. Lalu tiba-tiba ada benda yang dia tak berkenan dia tu. Pada lukisan tadi. Maka dia pun kata, apa ni buruk ni? Apa benda ni? Lukisan ni buruk ni. Kata. Kedengaran pula oleh pelukis tu sendiri. Maka pelukis tu kata, dia kata, kenapa kau hina saya? Kau faham kau apa yang saya sampaikan? Tak, aku tak hina kau. Aku hina lukisan ni. Kan menghina lukisan tu ialah menghina pelukis itu. Maka menghina hamba Allah datang dari mana? Dari mana? Dari Tuhan selain Allah. Bila masuk Tuhan selain Allah wujud? Bila masuk? Maka tak mungkin. Lalu maka orang yang tidak faham akan bertanya pula lepas tu. Jadi macam mana kalau kita dapati perkara yang buruk? Kan kita dah sebut awal tadi. Tampungi dia. Nabi dah ajar. Sama ada boleh kita berdakwah kepada dia, dengan kalau kita boleh mengubahnya dengan kekuatan, dengan upaya, dan mengubahnya dengan ucapan ataupun mengubahnya dengan hati. Mengubah dengan hati itu artinya kasih. Yang disebut membenci itu, membenci maksiat tu, membenci kekufuran. Kan dalam doa gitu, wa karrih al-kufra wan nifaq wal fusuq. Kita bencikanlah, wujudkanlah dalam hati kami kebencian terhadap kekufuran, nifaq, fusuk, isyan. Kan mana kebencian kepada akhlak yang buruk tadi, perkara yang buruk tadi, tapi bukan pada
tubuh badan orang itu. Kerana tubuh badan orang itu seperti mana boleh berlaku kufur kepada dia, diharapkan satu masa nanti dia beriman kepada Allah. Dan boleh jadi ketika dia beriman kepada Allah, lebih baik keadaannya daripada kita. Sebab itu yang diperangi itu akhlak yang buruk itu. Yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, rijal, lelaki, itu akhlak. Kan? Akhlak mulia. Lelaki yang tidak lalai dari ingat Allah. Kan? Habis ada perempuan lalai? Tak. Perempuan juga ada yang ingat Allah. Akhlak tu akhlak mulia. Ya. Jadi tak mungkin dia menghina mana-mana hamba Allah. Lepas tu atas tadi dah kita bagi tahu kan. Mana sama ada, dan akhirnya kalau tak boleh buat apa-apa, berpaling saja. Orang jahil. Berpaling daripada orang yang jahil. Baik. Addil amanata ila manitamanaka wala takhun man khanak. Maksudnya tunaikanlah amanah kepada mereka yang telah mengamanahkannya kepada kamu, dan jangan kamu khianati orang yang khianat kepada kamu. Mana apa tugasan kita? Tunaikan amanah. Khianat tidak sekali. Walaupun orang tu khianat pada walaupun orang tu khianat pada kita, bukan kita bertanggungjawab untuk khianat balik pada dia. Jadi ini kan sakit. Bila didengar sakit. Oh, tak boleh. Itulah tanda kita, hati kita. Ya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Maksud dia, sekiranya kamu tidak berasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu mahukan. Jadi di sini bukan makna kita kata maknanya kalau tak malu boleh buat apa saja. Bukan. Maksudnya terbalik. Maksud dia ialah siapa yang suka buat tak tentu hala, tanpa berfikir, tanpa ni, dia orang yang tak ada malu. Tu makna dia. Faham elok. Waktu segi bahasa tu. Orang dia ambil, apabila kamu tidak malu, boleh lakukan apa yang kamu suka. Mana dia tahu, saya tak malu. Saya tak malu. Dia buat je apa yang dia nak. Bukan itu maksud nak disampaikan. Ayat ni perli. Kerana mereka hidup di zaman Islam yang mulia, malu, dia punya sifat malu. Kan dah disebut, malu itu adalah syu'batun minal iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bahagian yang besar. Bukannya bahagian saja, bahagian yang besar daripada iman. Malu itu. Itu disebut. Ya. Jadi seolah-olah kan kalau disinggung tu macam, kalau kau tak malu, maknanya kalau kurang iman kau, macam tu. Ya Allah, bila teringat balik kita zaman muda-muda, kadang-kadang memang pemarah kan. Malu kita. Bila teringat. Pernah, atas saya sendiri pernah ditegur oleh satu orang, dia dah meninggal lah. Semuda-muda kan kita. Muda. Pemarah. Garang. Jadi tak kira siapa pun, kita garang semacam tu. Kan? Ada orang pernah tegur. Meninggal dah orang tu. Dia punya nasihat tu ingat sampai sekarang. Dia kata, kau gembira, kau gembira, iman kau tak sempurna. Dia kata. Kerana walaupun dia orang biasa, orang awam. Kerana dia mengetahui orang yang suka marah kan, dia marah orang. Lepas tu tak beradab pula. Dia pemarah ni maksud dia tak kira orang tu muda ke, orang tu tua ke, dia marah je. Dia kata, kau gembira ke? Kau gembira, iman kau tak sempurna. Masa tu tak rasa, tapi teringat. Mana dia cakap kita marah dia balik. Kita marah dia balik masa tu. Allah. Tapi ingat perkataan tu. Ingat. Jadi memang akhir dia malu lah kita. Kan? Itu hakikat dia. Itu ketika masa tu nak disabarkan tu. Nak ditahankan masa tu ya. Tapi tak mungkin. Benda dah hitam kan, mana boleh
Sabar tu kan cahaya. Afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Maksudnya jihad yang paling baik adalah berkata yang benar di hadapan penguasa yang kejam. Mana keupayaan ucap yang baik itu. Ni kalimah ni pendek tapi makna dia sangat mendalam. Yang terkadang-kadang orang menyebut, mungkin dia menganggap hanya perkataan ini pada sultan. Bukan. Hatta pada diri sendiri pun. Kan? Hatta pada orang yang memang terkenal, tak semestinya dia punya pangkat. Tetapi memang dia, kerana dia kita takut. Kan? Kerana dia kita takut. Jadi itu. Dan itu yang berlaku pada Nabi SAW. Tak pernah Nabi diam kalau benda tu tak betul. Ya? Tetapi cara menyampaikan yang itu kena belajar. Cara menyampaikan. Kerana ketika mana seseorang itu pemarah, lalu engkau membalasnya juga dengan marah, maka yang dilihat hanyalah marah dengan marah, tak ada apa faedah. Sebab tu ada cara tu nak kena belajar yang disebut kehalusan dakwah tu. Yang tu. Innamas sabru indas sadmatil ula. Ini bersama. Sesungguhnya dikira sabar itu pada saat permulaan ditimpa musibah. Mana masa berlaku tu, yang masa tu kena yang masa mula-mula tu. Masa tu yang tak sabar. Kan kadang-kadang orang tu dah lepas, dah lama dia pupak, akhirnya nasib baik aku sabar. Nasib baik aku sabar. Kalau tak, yalah okey lagi lah, ada lah kesan dia. Mungkin kalau tak dihentam orang tu cukup-cukup kan. Tapi at least dia cakap je lah. Tapi makna sabar yang sebenar tu ketika berlaku tu dia tahan. Ya? Allah. Ini baca kitab sabar pun tak boleh sabar ni. Dia memang kena ada pembimbing dia. Ya? Tak boleh. Samalah akhlak-akhlak hati semua tak boleh. Bacalah kitab tawakal, bawa katam-katam kitab tawakal, tak ada makna, tak boleh. Ya, kecuali dia dibimbing. Mesti dibimbing. Anzilun nas manazilahum. Mana letakkanlah manusia itu pada kedudukan mereka. Mana tempatkan, muliakan orang itu sesuai dengan keadaan dia. Jangan contoh orang tu ialah orang yang punya pangkat, orang punya kedudukan di sisi masyarakat, kita pun pergi hina dia. Cakaplah aku tak takut siapa pun, aku takut Allah je. Cakap macam tu. Kan? Takut Allah tak perlu cakap dengan orang. Takut kita dengan Allah, yang kita takutnya nanti Allah Ta'ala nanti di akhirat nanti, betul kau takut dengan aku? Kan kemain cakap dengan orang. Takut dengan Allah tu hubungan dia dengan Allah. Aku tak takut siapa, aku takut Allah. Contohlah. Kan? Tapi dia menghina orang tu punya pangkat dan kedudukan tadi. Tak boleh. Muliakan dia. Sebab tu Nabi SAW ada ketua-ketua yang datang, maka Nabi akan bagi dia special daripada orang biasa. Sebab dia punya kedudukan. Dia punya kedudukan. Maka dihormati. Jadi jangan ingat, ya memang betul kita difahamkan bahawa pangkat ini tidak ada manfaatnya di akhirat, betul? Pangkatnya tidak ada gunanya di akhirat, harta ini tidak ada gunanya di akhirat. Benar sebenar-benarnya. Tak ada yang salah di situ, betul. Tetapi akhlak kita, itu soalan dia. Macam mana dalam kita punya menampilkan akhlak kita di hadapan hamba-hamba Allah. Mereka ni semua, hamba Allah ni siapa? Ingat, kita ingat dia ni satu benda yang tak ada apa-apa. Setiap hamba Allah tu saksi Tuhan. Setiap hamba Allah ini adalah saksi Allah atas muka bumi. Setiap hamba Allah. Yang mana ketika berlaku sesuatu kita kepada dia, nanti reportnya sampai ke Allah. Antum syuhada'ullah fil ard. Kan kita selalu kalau ketika adanya jenazah, kan kita setelah solat jenazah, selalu bila dah habis doa, maka biasanya yang ketua tu akan sebutlah apa dia kata, apa pandangan kamu tentang jenazah ini? Baik, jemaah kata.
Apa pandangan kamu tentang jenazah ini? Baik. Apa pandangan kamu tentang jenazah ini? Baik. Itu apa? Itu sebenarnya sedang mengulangi apa yang Nabi SAW lakukan. Ketika mana Nabi lakukan itu, lepas itu Nabi sebut, kamu adalah saksi Allah atas muka bumi. Antum syuhada'ullah fil ard. Itu yang dikata, tidak mungkin satu orang bertauhid pada Allah, dia berani buat sesuatu yang menyakiti orang lain. Tak mungkin. Sebab itu orang yang disebut kata wali-wali yang besar-besar. Kita ingat wali besar-besar ni mestilah muka dia terpampang. Tak, wali yang hebat-hebat ni, yang kalau ada yang ditampil pada kita sehingga dia dapat datang bercakap, itu nama dia mursyid. Mursyid maksud dia, di samping kewalian yang Allah beri kepada dia, Allah bagi dia irsyad, keupayaan untuk membimbing orang. Itu disebut, itu jalur para nabi tu, para anbiya mursalin, itu jalur dia. Tetapi ada juga nabi yang mana tidak diperintahkan untuk dakwah orang kan. Antara dia Khidir alaihissalam, saya dipertemukan baginda Musa dengan Khidir alaihissalam. Ada wali-wali yang tinggi-tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Tetapi dia tidak dibenarkan untuk beramai dengan orang. Maka orang yang pemegang nama Allah ni, dia bukan orang yang macam kita tiba-tiba tahu kalimah ni, kita dah tahu hebat dah. Tak. Dia orang yang tahu kalimah Allah ni, akhlak dia adalah luar biasa. Allah Ta'ala akan bagi sebagaimana yang diminta. Nabi sebut dalam hadis, ini bukan kata-kata ulama saja. Nabi sebut dalam hadis, rubba ash'asa aghbara madfu'un bil bab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Nabi kata, berapa ramai orang yang mana keadaan dia tidak terurus, zahir dia nampak kusut rambut dia, masai keadaan dia, kusut masai keadaan dia, aghbar berdebu keadaan dia. Maksud berdebu ni mana? Nampak keduniaan itu, zahirnya itu menyusahkan dia. Nampak tak ada apa-apa. Ash'atha aghbar madfu'un bil bab. Nabi kata, orang itu ditolak di pintu-pintu. Apa maksud dia? Kalau dia datang nak minta pada kita, kita dah awal-awal tolak dah. Kita tak dengar cakap dia. Dia doa, ya Allah jadikan aku anak yang soleh. Tapi apa Nabi cakap? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia sumpah dengan nama Allah, Allah yang akan perkenankan sumpah itu. Itu pemegang kalimah Allah tadi. Bukan kita anggap mesti orang dengar cakap dia, kan? Tak. Sebab tu ada guru-guru selalu sebut kan, dia sebut kan, wali inilah yang selalu kena marah dengan isteri. Ya betul lah. Kan? Anak murid tengok apa ustaz ni kena marah dengan isteri kan. Betul lah. Betul tu. Hak. Ya? Allah Ta'ala jadikan sesuatu untuk itu kan memang. Bahkan kalau Imam Ahmad kan, ada guru yang cerita Imam Ahmad kan, ketika dia punya isteri tu selalu marah-marah, anak murid beribu orang kan, anak murid beribu orang. Jadi kadang isteri tu marah-marah tu, hebat kalau guru bercerita, hebat kan. Jadi marah-marah, selalu marah-marah. Jadi anak murid tengok apalah ni. Cakap kat Imam Ahmad, kita kenal ramai orang yang solehah lagi. Solehah lagi, baik lagi, taat lagi. Apa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jawab? Sehingga anak murid kata, cerai je lah dia. Kan nak cari lain. Apa Imam Ahmad jawab? Dia kata, itu ibadah aku dengan Allah. Datangnya orang alim, mungkin ada di perkara kalangan tersebut, dia doa untuk sabar. Maka doa tersebutlah ya Allah Ta'ala makbulkan. Untuk dapat sabar. Itu ibadah aku dengan Allah. Dia bukan tengok itu isteri. Ibadah dia dengan Allah Ta'ala. Nampak? Ini bukan bermakna nanti isteri-isteri dengar dia marah suami ya, bukan ya? Tak. Bukan itu maksudnya ya. Tapi maknanya itulah, suami kena banyak sabar. Tu baru betul.
bila mana Ada salah tak? Itulah dia. Itu perjalanan Nabi dia. SAW dalam kitab Sahih Bukhari, hadis sahih tuan-tuan. Birru abaakum Sahabat cerita macam mana tabirrakum Nabi abnaukum wa ifu an nisa'in nas ta'ifa nisa'ukum. Allah. Berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapamu, pasti anak-anak kamu akan berbuat baik kepadamu. Dan peliharalah dirimu daripada berbuat maksiat kepada perempuan, yakni isteri, anak-anak, adik-beradik atau ibu orang lain. Pasti isteri-isteri kamu juga akan memelihara diri mereka. Ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ini memang berlaku ya. Allah Ta'ala ganti. Allah Ta'ala ganti. Buat baik pada mak ayah, akhirnya Allah Ta'ala letak anak kan untuk ganti. Benda tu disebut berterusan. Anak melihat. Tapi katalah ada takdir ya, satu orang dia tidak berlaku, contoh dia tidak dibalas kebaikan yang dia buat, hendaklah dia tambah syukur pada Allah. Kenapa? Allah dah siap simpan ke akhirat dah. Itulah tanda dia. Itu istimewa lah orang tu. Kalau tak dibenarkan, dia dapat bahagian dia kat dunia. Bukan doa kita. Itu special case. Tapi sakit lah kat dunia. Kenapalah saya tak dihargai? Kenapalah? Tapi doa mak ayah kita tak ada penghalang. Ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah pada waktu senangmu, pasti Allah akan mengingatimu pada waktu susahmu. Artinya dia, antara makna dia ialah ketika mana kita tunaikan hak-hak Allah pada masa kita senang, maka pada masa kita susah kita akan dapati pertolongan Allah tu datang. Kita akan nampak ni pertolongan ni tak semestinya duit. Ada orang ingat pertolongan ni mesti duit kan, ataupun benda yang senang-senang, suka-suka. Tak, pertolongan ini datang berbentuk rohani. Antara yang Nabi sebut sabar. Allah bagi dia sabar. Innan nasra ma'as sabri. Mana pertolongan Allah bersama dengan sabar. Allah bagi dia sabar. Kemudian akan datang pertolongan yang berbentuk baru disebut zahir. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cinta kamu pada sesuatu akan membutakan dan memekakkan kamu. Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Bantulah untuk menjayakan hajat-hajat kamu dengan cara menyembunyikannya. Kerana sesungguhnya setiap yang mendapat nikmat itu ada yang dengki. Tu mana maksud dia, bantu untuk mencapai hajat-hajat kamu dengan cara sembunyikan. Mana nikmat itu bila didiamkan ada kebaikan dia. Ada kebaikan dia dan akan membawa kepada kebaikan yang lebih besar daripada dia duk cerita. Ya, kerana setiap nikmat itu ada yang dengki, itu pasti. Kan, dalam keadaan apa? Dalam diri itu kan ada nafsu. Al-harbu khid'atun, perang itu tipu daya. Al-haya'u khairul lakum, malu itu baik bagi kamu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Jadi kan mana penjara, apa disebut penjara? Kal, mana seperti penjara kan, macam nak buat apa pun rasa macam tak bebas. Apalah tak bebas ya. Wa jannatul kafir maksud dia seperti syurga bagi orang kafir. Makna dia apa? Dia bebas nak buat apa-apa. Ya? Kerana tempat dia di dunia ni. Orang kafir tu tempatnya di dunia. Itulah kemuncak dia punya kebaikan dia, kejayaan dia, semua situlah. Dan mahdu. Tapi di akhirat nanti maka dilihat bahawa Allah Ta'ala memberi kepada orang yang beriman kemuliaan. Walillahil izzah walirasulihi walilmu'minin. Zur ghibban tazdad hubban. Berziarahlah berselang waktu, nescaya akan bertambah kasih sayang. Ghibban ni mana bukan ziarah tiap hari, tapi sekali-sekala pergi ziarah.
At-ta'imus syakir bimanzilatis sha'imis sabir. Orang yang makan dan bersyukur sama kedudukannya seperti orang yang berpuasa dan sabar. Dia jadi jutawan setelah daripada Maksud dia apa? Maksud dia ialah satu, kenapa dapat pampasan? kita kata apa? Orang yang diberi Allah Ta'ala nikmat lalu dia Laluan jalan. bersyukur kan? Itu kan dengan iman dia dapat bersyukur tu. Jadi orang Dan as-saim kata orang tu dia tak dapat makan, Allah Ta'ala nak bagi lalu dia bersabar. Itu sebenarnya adalah sebab itu disebut kerana benda yang susah tu kadang-kadang kita tak suka nak sebut dia sebagai nikmat, kecuali orang-orang yang mana dia jelas bahawa itu pemberian Allah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala Mana bagi kita apa yang Allah tak bagi itu sebenarnya pemberian yang lebih besar. Dia itu yang dia melihat. usahakan tetap ada. Yang sakit, Maka usahakan dia akan sebut minta itu juga dengan anugerah. Allah dan makan obat, Ya, buat bahkan terapi itulah yang anugerah sakit. sebenar. Yang mungkin miskin, usahakan Dan kita satu biasa benda. benda yang kita Tapi suka tetap lah, bersyukur. anugerah ni benda yang kita Allah suka bagi je. kita duduk Benda dalam kita tak keadaan suka, bersyukur ujian, sebab kita dugaan, sesuai cubaan, dalam keadaan macam-macam bersyukur. kita sebut. Sesuai, Kan? kerana Tak Allah suka. tahu Harapnya ada hikmah kita lah. ni kalau mungkin kita jadi Ya. orang yang sehat, Tapi bagi orang yang yakin kepada kita Allah, sehat, dia akan anggap mungkin itulah kita kebaikan yang tidak sebenar. ada Dia tak perlu Allah. fikir-fikir Mungkin lagi betul hikmah Allah dia. Ta'ala bagi kita sakit. Mungkin Kenapa? sakit itu Kerana tak apa kuat, yang Allah tapi buat mesti sakit itu sentiasa ada. tanpa pengetahuan kita, Kadang-kadang, tapi sentiasa itu sakit. tentunya Tapi dari disebabkan kebaikan kedudukan Allah. macam tu kita dekat dengan Allah. Ha. Ada orang memang Allah Dia Ta'ala sebutkan tak bagi Allah sakit. Ta'ala hanya pemilik Sebab dengan Allah Ta'ala kebaikan. bagi Kalau sakit, kau bersangka makin buruk, jauh dengan masalah Allah. kau. Kerana sihat itu dia dekat dengan Allah dan dia itu Kau bersangka orang buruk, yang tu masalah gemar kau. ibadat. Ada Al-mar'u orang yang ala Allah dini Ta'ala khalilih miskin falyanzur sebab ahadukum dia man kaya yukhalilu. dengan Allah. Seseorang Ada itu orang yang mengikuti memang Allah cara Ta'ala hidup kaya, orang yang kerana dengan kaya dia didampinginya, makin dekat pada maka Allah. perhatikanlah kamu siapa yang didampingi. Khalil. Sebab tu disebutkan seseorang itu atas agama kawan dia. Allah Ta'ala apa Jadi yang siapa kita minta kawan dia, dengan tu sesuatu agama yang dia. lain. Allah Dia Ta'ala berdamping sudah dengan tahu. siapa. Kan? Kafa bil mar'i ithman ayyuday'a man ya'ul. Ini lagi berat ni. Cukuplah dosa bagi seseorang itu bahawa dia mensia-siakan orang di bawah tanggungannya. Mensia-siakan orang di bawah tanggungannya. Apatah lagi kalau memandang hina. Dia tengok anak dia, apalah anak aku. Tak ada. Dia tak faham hikmah. Ya, dia anggap anak aku tak macam orang lain. Anak aku lemah. Anak aku ni. Tak. Setiap manusia Allah dah siapkan keperluan dia cukup. Memandang rendah tu yang kata menghina tu tak baik. Ya, setiap manusia tu Allah dah siapkan dia punya keupayaan dia, kelebihan mesti ada punya. Cuma kita tak faham. Kadang kita nampak benda ni kekurangan, tapi rupanya kelebihan dia tempat lain. Akan ada. Laisal khabaru kal muayanah. Tidak ada, bukanlah khabar, mana cerita itu seperti melihat dengan mata. Tak sama orang yang dapat melihat dengan orang yang mendengar. Wallahu alam. Kita habiskan sikit lagi ya. Ni ada sikit lagi. Jangan ditangguh-tangguh lagi ya. Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Ni betul, tepat ya Allah. Tidaklah memenuhi anak Adam suatu bekas pun yang lebih buruk melebihi perutnya. Kan betul kan bila dibuang usus, kalau ada usus bermasalah tu, dibuang usus tu, memang itu keadaan dia. Wi'a, mana bekas yang buruk. Seburuk-buruk bekas. Kalau kita kata bakul sampah tu kotor, kotor lagi. Kan kadang-kadang dalam bakul sampah tu apa yang paling kotor? Dalam bakul sampah tu najis lah, najis baby ke apa kan? Najis baby itu bahan makanan lah tu. Yang kita masuk dalam perut kita, dia tak keluar, melainkan dia masuk. Dia tak masuk, ada keluar. Dia ada output saja, tak ada input. Dia tak mungkin. Dia ada apa yang dia input, itulah yang output. Saya teringat ada satu orang syekh, satu orang guru mulia. Dia berkata apa? Dia kata, kalau pemikiranmu hanyalah perut, artinya artinya nilai diri kamu itu apa yang keluar pada perut. Kalau pemikiran kamu seluruhnya hanya untuk perut,
maka nilai diri kamu hanyalah apa yang keluar daripada perut. Itu dia punya output. Ya, kenapa yang input itu yang output? Ya. Kecuali syurga, syurga lain. Dia kalau input ya. Syurga, subhanallah ya. Keluar pula dia punya output pula pun wangi yo. Lebih apa? Lebih baik. Kan kalau kita dalam dunia ni perjalanan dia, kalau kita cerita, kita tengok tentang apa-apalah, tentang tenaga ke apa kan, makin lama makin kurang kan. Nanti akhirat dia lain. Kan kalau tenaga tu kan adalah tengok kan, perpindahan tu makin lama makin kurang. Dia tak ada, tenaga tu makin berjalan dia makin bertambah, dia tak ada. Dia makin lama makin kurang. Di syurga je dia lain. Makin lama dia makin bertambah. Bila kita makan, output dia lagi baik daripada input. Itu syurga nanti. Ya. Tak boleh dia bagi kat dunia ni, mati semua orang. Yalah, bau lidah pun makan dah hampir meninggal lah. Bau lidah je. Kan diri rasa sedap di lidah, tu pun makan hampir meninggal lah. Kan tak boleh tahan ustaz, tak boleh tahan. Tu dia. Tu dia. Ada apa? Tahan tak boleh. Pantang jumpa. Saya pantang tapi pantang jumpa, dia kata. Subhanallah. Dua pantang ada. Dia kata, ya. Itu baru kat lidah. Apatah lagi kalau semua tubuh badan dia Allah bagi rasa. Macam Allah bagi bercakap kan. Bercakap kan kat mulut. Tapi akhirat bercakap seluruh kulit dia boleh bercakap. Allah beritahu dalam Quran. Seluruh kulit dia boleh bercakap, boleh mengeluarkan, kita kata apa, deria tadi. Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kull syai'. Sehingga orang mujrimin berasa, apa ni? Orang kafir kata, apa ni? Engkau patut membantu aku, dia tahu. Ini tiba-tiba engkau bagi tahu semua masalah aku. Itu kan sebenarnya azab. Jadi kulit tu pula jawab pada dia. Dia kata, Allah yang jadikan kami berkata-kata, seperti mana Allah Ta'ala boleh jadikan semuanya berkata-kata. Allah Ta'ala yang menjadikan kami boleh berkata-kata. Tuhan yang menjadikan semua perkara boleh berkata-kata. Di dunia diberi pada lidah saja, pada apa? Mulut saja. Maka mulutlah sumber. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebahagian daripada perkara yang mencantikkan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak sepatutnya. Ini memang hebatlah, mulia. Dia terselamat daripada menyia-nyiakan masa. Man batu'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang amalannya lambat memasukkan dia dalam syurga, maka nasab keturunannya tidak akan menyegerakan masuk ke dalam syurga. Mana nasab itu memang kemuliaan. Tetapi apa indikator mendapat rahmat Allah? Kan beramal tadi. Amalan. Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Wal muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Wal muhajiru man hajaral khataya wal dhunub. Ini semua dalam hadis. Orang yang beriman itu ialah mereka yang orang lain berasa selamat harta dan nyawa mereka daripadanya. Orang lain berasa selamat. Itu orang beriman. Orang lain berasa aman daripada dia. Itu tadi tu kan, marah. Kan cerita tadilah, cerita saya tadi tu. Marah. Lepas tu ada orang tegur kan. Kau suka iman kau kurang. Betul. Orang beriman ialah orang lain berasa aman daripada lidah dia ke atas harta-harta mereka dan diri-diri mereka. Dalam riwayat lain, ada riwayat lain banyak, man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Lepas tu aman daripada kejahatan lidah dan kejahatan tangan. Dan orang Islam ialah orang lain selamat daripada lidah dan tangan. Orang yang berjihad itu ialah orang yang bersungguh-sungguh pada dirinya dalam mentaati Allah. Dan orang yang berhijrah ialah orang yang menjauhkan dirinya daripada kesalahan dan dosa.
La yughni hadharun min qadarin. Ini antara dia. Beringat, yakni berhati-hati itu tidak akan terselamat dari takdir Allah. Tu pahami elok. Berhati-hati itu perintah Allah. Berhati-hatilah. Tapi itu bukan bermakna bila kau berhati-hati sampai kau boleh menyalahi takdir Allah. Tak mungkin. Ya, tak mungkin. Berhati-hati perintah Allah. Di dalamnya ada pahala, di dalamnya ada hikmah. Maka seseorang itu dibalas terhadap apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan, bukannya apa yang hasil. Ingat, apa yang diusahakan dia dapat, bukannya apa yang hasil. Hasil itu adalah tambahan yang Allah nak bagi, bonus. Satu orang berusaha hafal-hafal Quran tapi tak ingat-ingat. Ingat-ingat tu kan hasil. Usaha dia tu dah dapat. Tu yang disebut niat tu lebih baik daripada amal. La yuldarul mu'minu min hujrin marratain. Orang beriman itu tidak akan dipatuk dengan binatang berbisa dari satu lubang 2 kali. Ni apa makna dia ni? Maknanya orang beriman antara ciri mereka ialah mereka tidak tertipu dengan orang yang sama 2 kali. Orang yang sama. Sebab tu disebut sekali orang tipu, boleh kita maafkan dia. Tetapi jangan benarkan dia untuk dapat peluang tipu kita lagi. Tu dia. Cara bermuamalah dengan dia. Bukan tak, dia kan dah bertaubat. Tak apalah. Tak boleh. Kalau dia bermasalah di satu tempat, ketika mana kan, satu tempat ni mana suatu masalah, satu cerita. Bukan cerita tempat tu, kawasan. Tak kira lah, satu keadaan. Contoh kan, kalau minyak tu dia dengan api tu sikit boom dah meletup, janganlah dihampirkan. Walaupun si minyak tu dia dah bertaubat berkali-kali, tak payah. Si minyak tu dia tu, saya dah taubat dah, saya tak akan ni. Tak ada makna dia kalau hampir meletup dah. Ya. Jadi ketika orang yang berlaku zalim itu dimaafkan, betul. Tetapi bukan letakkan dia balik di situ yang menyebabkan dia boleh zalim tadi. Itu kan tempat dia buat zalim tu. Daripada posisi mana? Tak boleh letak di situ. Jadi jangan terkena 2 kali. Tapi kadang kita ni kerana ikutnya nafsu, Allah Ta'ala beri pada kita kita kata pukulan. Sebab kita ni banyak ikut nafsu, maka pukulan yang Allah bagi itu sehingga kita tertipu berkali-kali. La tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidak akan dicabut rahmat kecuali daripada orang yang celaka. Min syaqi maksudnya orang yang tidak bahagia lah, yang celaka, yang binasa, yang tidak berbahagia. Wal ayazubillah min dzalik. Wallahu alam. Sekadar itu perkongsian pada pagi ini, insya-Allah akan datang kita masuk bab solat ya. Kita masuk bab solat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini bermanfaat ya, terutama bagi hak diri saya. Tiada kata-kata itu melainkan ditujukan kepada hati saya sendiri, kerana saya lah yang paling berhajat, diri sendirilah paling berhajat kepada nasihat, kepada ucapan-ucapan yang baik, peringatan. Dan kita semua yang hadir, apa peringatan yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat, maka berdoalah kita kepada Allah agar mudah untuk kita amalkan, datang dalam hidup kita. Dan apa yang buruk kita minta lindung daripada Allah agar dia tidak datang dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.